Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ashraf bin Zulbahri, AA200184. Saya akan menerangkan tentang pengenalan lawatan industri kumpulan kami ke industri Zara Foodstuff Sendirian Berhad. Baiklah, bagi sesi pengenalan, mengapakah lawatan industri ini dilakukan ialah kerana untuk memberikan pendedahan awal kepada para pelajar diploma berkaitan dengan mesin ataupun peralatan yang digunakan di dalam industri. Lawatan industri ini kami pergi membuat secara atas talian kepada Zara Foodstuff Industry pada 30 Jun 2022 dan seramai 35 orang pelajar telah pun menyertai sesi lawatan kali ini bersama dengan dua pensyarah sebagai pembimbing kepada ahli kumpulan kami dan kumpulan yang lain. Sedikit sebanyak latar belakang tentang syarikat ini ialah syarikat Zara Foodstuff Industry telah dibangunkan pada 1 November 1986 yang berada di Jalan Tahanan Johor. Pendedahan berkaitan mesin dan juga peralatan perlulah diterapkan kepada para pelajar untuk memberikan pengetahuan dan cara sebenar mengendali mesin di dalam industri. Baiklah, Zara Foodstuff Industry menghasilkan pelbagai jenis produk tempatan seperti kicap, sos cili dan juga sos tiram. Sekian saja daripada saya. Ini saya akan meneruskan pembincangan dengan menerangkan tentang objektif-objektif lawatan ini. Berdasarkan hasil daripada pembincangan, terdapat 4 objektif yang telah kami temui dan objektif pertama ialah memberi tumpuan terhadap produk yang dihasilkan. Jadi, bagi lawatan ini, kami akan buat secara virtual dan produk yang dihasilkan adalah berdasarkan produk daripada company yang bernama Zara Foodstuff yang merangkumi produk kicap, kaya, sos cili dan sos tomato dan sebagainya. Itu adalah bagi untuk objektif pertama, dan objektif yang seterusnya ialah untuk memahami proses pembuatan produk dengan teliti. Jadi memandangkan lawatan ini adalah berdasarkan subjek industri automation. Kami ingin memahami proses pembuatan produk ini dengan teliti, yang mana merangkumi proses pembuatan produk yang dibuat pada kilang tersebut. Objektif yang seterusnya ialah meneliti mesin penghasilan produk, dan sama seperti objektif yang sebelum ini, memandangkan ini projek untuk industri automation, kami ingin mengetahui mesin untuk produk ini dengan lebih teliti lah, yang mana merangkumi apa dia punya controllernya, iaitu PLC, dan sensor-sensor yang dipakai dan sebagainya. Dan objektif yang keempat ialah mengambil kira hasil keluaran barangan produk dalam tempoh 24 jam, yang mana dikemukakan oleh salah seorang daripada kumpulan kami. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibn Ismail, nombor matrik saya AA2047. So, saya akan menerangkan tentang sejarah industri kilang. Seperti yang diberitahu oleh wakil syarikat iaitu Muhammad Encik Nur Sharif bin Arif berkenaan dengan sejarah penubuhan syarikat Zara Foodstuff Industry Sendirian Berhad bermula pada tahun 1987. Operasi pengeluaran produk pada ketika itu hanya menggunakan tenaga pekerja seramai 10 orang dan dijalankan di sebuah lot rumah kedai di Jalan Tahanan, Johor Bahru. Muhammad Nazri iaitu pengasas pada syarikat tersebut terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produknya sendiri yang pada ketika itu mereka belum lagi menggunakan robot dalam sistem mereka, dan jumlah pengeluaran produknya hanyalah sebanyak 10,000 hingga 20,000 botol sebulan. Buah fikiran untuk memulakan kerjaya sebagai usahawan itu telah timbul sejak Encik Muhammad Nazri dibawa oleh rakannya untuk memulakan perniagaan menjual kicap. Kicap tersebut yang mana kandungannya serta rasa produk berkenaan telah mendapat sambutan di negara jiran Singapura tetapi belum memasuki pasaran negara. Disebabkan semangat untuk berjaya dalam bidang perniagaan, pengasas menggunakan wang simpanannya untuk melabur dalam perniagaan itu dan hasil kicap
kicap kipas udang yang merupakan produk pertama daripada Zara Foodstuff Industry Sedia Berhad terhasil. Menurut Encik Syarif lagi, berdasarkan apa yang diberitahu pada beliau, pada ketika tahun 1987, pengasas mahu memulakan perniagaan. Beliau juga sampai perlu menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan modal kapital bagi menjalankan perniagaan ini. Disebabkan oleh kawalan mutu produk yang baik serta komitmen kerja-kerja yang tinggi serta sama-sama kongsi visi yang sama, keuntungan syarikat digunakan untuk perbelanjaan promosi termasuk promosi di televisyen serta penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baikkan kualiti produk beliau. Penambahbaikan juga dapat dilihat dari proses pembungkusan jenama kicap tersebut yang terdapat pada penutup botol kicap tersebut yang semakin moden dan selamat. Selain itu, dari segi evolusi syarikat pula bermula dari tahun 1986, penubuhan syarikat tahun 1998 mengeluarkan iklan televisyen dan billboard sos cili. Seterusnya tahun 2002 pula menaik taraf persijilan MS ISO 9002 1994 kepada MS ISO 9001 2000, malah telah memenangi anugerah kualiti negeri Johor pada tahun yang sama. Akhir sekali tahun 2009, syarikat Zara Foodstuff turut mendapat persijilan MS ISO 9001 2008 dan IQNet. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang kebaikan kepada kesihatan mengenai kicap-cap kipas udang yang telah diproses atau dibuat oleh Zara Foodstuff Industry Sedia Berhad. Kicap-cap kipas udang ini ialah penyedap makanan yang berupa cecair berwarna hitam yang mempunyai rasa manis atau masin. Justru itu, kebaikan kicap-cap kipas udang ini dapat memberikan beberapa manfaat kepada saluran pencernaan. Manfaat ini berkaitan dengan penciptaan karbohidrat unik yang disebut oligosakarida, sebilangan mikroorganisma yang terlibat dengan penampaian kicap mengandungi enzimas yang dapat memecah serat yang terdapat dalam kacang soya. Selain itu, walaupun beberapa kicap kipas udang dianggap sebagai makanan yang masin, namun ada satu kajian juga menunjukkan kandungan natrium di dalam kicap berbeza daripada makanan tinggi garam yang lain. Apabila kicap diperam dengan cara tradisional, banyak protein yang terdapat dalam kacang soya dipecah menjadi molekul kecil yang disebut peptida. Peptida ini berfungsi dalam menghalang aktiviti enzim dari menyekat saluran darah kita sekaligus mengurangkan risiko tekanan darah tinggi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kicap kipas udang ini ialah yang pertama ialah gula. Gula yang digunakan diperoleh daripada pengeluar kemuka di Malaysia dengan kawalan kualiti yang ketat oleh bahagian jaminan kualiti daripada Zara Foodstuff Industry Sedia Berhad. Yang kedua ialah sas karamel. Sas karamel yang digunakan diperakui halal oleh JAKIM. Sas karamel daripada Zara Foodstuff juga dipilih dengan teliti daripada antara pengeluar terbaik di Malaysia. Dibungkus dalam plastik LDPE dan drum HDPE untuk kebersihan dan mengekalkan kesegarannya. Yang ketiga ialah garam. Garam yang digunakan diimport dari Australia untuk memberikan rasa uniknya kepada kicap kipas udang. Terakhir sekali ialah kacang soya. Kacang soya berkualiti yang digunakan diimport dari Kanada dengan kandungan protein yang tinggi, merupakan sumber protein yang baik dan memberikan rasa kicap kipas udang yang sangat baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello and Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadilan Hazim bin Fazilah. Nombor metrik saya AA200200. Saya ingin membentangkan cara pembuatan produk. Seperti yang telah diketahui, Zara Foodstuff Industry Sedia Berhad telah mengeluarkan pelbagai produk seperti kicap soya dan sos cili. Syarikat ini telah menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk menghasilkan produk-produk mereka seperti garam asli yang diimport dari Australia untuk memberi kepuasan rasa yang unik kepada kicap kipas udang dan kacang soya yang bermutu tinggi protein dan diimport dari Kanada yang menyumbang kandungan protein
yang tinggi dan kepuasan rasa yang optimum kepada produk kicap kipas udang serta bahan-bahan yang lain yang juga tinggi kualitinya seperti karamel dan sebagainya. Bagi pembuatan sos cili cap kipas udang, cili yang digunakan adalah merupakan cili yang dipilih dan bermutu tinggi. Cili akan dimasukkan ke dalam mesin pengisar dan akan dikisarkan sehingga halus. Kemudiannya, cili yang dikisar tadi akan diproses dan dimasak di dalam mesin penghomogenan dan pemasakan. Seterusnya, apabila ia telah masak sepenuhnya, sos cili ini akan diproses dan dimasukkan ke dalam botol dan ditutup menggunakan mesin. Setelah itu, botol sos akan dilabelkan dan dibungkuskan untuk proses penghantaran kepada peniaga. Bagi pembuatan kicap soya cap kipas udang pula, kacang soya yang digunakan adalah merupakan kacang soya yang dipilih dan bermutu tinggi yang diimport dari Kanada. Kacang soya ini akan difermentasikan dan diekstrakkan menggunakan mesin. Setelah itu, ia akan disterilisasikan dan dihomogenankan mengikut acuan yang telah ditetapkan. Seterusnya, apabila proses ini telah selesai sepenuhnya, kicap soya ini akan diproses dan dimasukkan ke dalam botol dan ditutup botolnya menggunakan mesin. Setelah itu, botol kicap soya ini akan dilabelkan dan dibungkus untuk proses penghantaran kepada peniaga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Qayyum bin Zulkifli dan sekarang saya akan membentangkan mengenai sesi soal jawab Q&A bagi soalan yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi bagi soalan pertama, bagaimanakah proses pembotolan kicap di kilang? Jadi jawapannya adalah bagi proses pembotolan kita bermula dengan raw material yang kemudiannya ditransfer ke conveyor belt menggunakan tenaga manusia. Conveyor belt kemudiannya akan membawa bahan tersebut ke unit blok bagi setiap jenis produk untuk meneruskan proses pembotolan yang termasuklah pencucian botol dan pengisian botol dan akhir sekali adalah proses capping. Bagi tenaga manusia terdapat sistem penggiliran. Sebagai contoh, pekerja A meneruskan pengalihan botol pada hari ini. Jadi pada hari esok pekerja A akan ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja lain. Bagi soalan kedua pula adalah berapakah nilai kos untuk penghasilan kicap. Jadi telah dinyatakan bahawa nilai bagi penghasilan kicap dalam satu bulan adalah dalam hitungan 7 ke 8 juta ringgit Malaysia. Bagi soalan yang ketiga pula, seperti yang kita tahu, kilang ini bermula dengan secara kecil-kecilan. Jadi apakah mesin atau robot yang pertama yang dimiliki apabila selepas mempunyai kilang pemprosesan yang lebih besar? Jadi jawapannya adalah sebelum mempunyai kilang pemprosesan yang besar, mereka menggunakan tenaga manusia bagi proses penghasilan produk seperti filling dan capping. Saya juga difahamkan mereka meneruskan menggunakan tenaga manusia sehingga dapat untuk membeli mesin-mesin secara sedikit. Jadi antara mesin yang dibeli adalah mesin untuk proses penampalan label. Jadi itu sahaja daripada saya. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Takif bin Muhammad Sabri. Nombor matrik saya AA2011174. Di sini saya akan membentangkan lanjutan sesi soal jawab bersama Zara Food Industries yang dikendalikan oleh Encik Nur Sharif bin Arif. Baiklah, untuk soalan keempat, semasa sesi proses bahan mentah, apakah jenis device atau robot yang digunakan? Beliau menjawab, untuk proses bahan mentah, mereka tidak gunakan tenaga robotik dan hanya menggunakan tenaga manusia saja, iaitu tenaga pekerja. Mereka sudah cuba mencari alternatif untuk menggunakan tenaga robotik, tetapi hasil dan kualiti tidak sama seperti yang menggunakan tenaga pekerja. Baiklah, untuk soalan kelima, apakah cara untuk memastikan mesin sentiasa dalam keadaan yang sedia dan selamat digunakan? Beliau menjawab, jabatan penyelenggaraan akan membuat satu jadual untuk servis mesin. Contohnya dalam satu bulan tu ada beberapa mesin yang akan dipilih. Contohnya mesin A, D dan E. Mesin yang akan dipilih akan diservis dengan mendalam. Antaranya ialah memastikan butang kecemasan selamat digunakan dan memastikan mesin tidak mengakibatkan kemalangan. Baiklah, untuk soalan ke-6, apakah rancangan penambahbaikan terhadap sistem yang akan dilakukan pada masa akan datang?
Beliau menjawab pada masa ini mereka akan ada penambahbaikan kepada mesin iaitu dengan menggunakan condition monitoring system yang boleh memantau pada setiap mesin. Mesin yang dipantau akan memberikan maklumat jika ada kerosakan yang berlaku dan memberitahu apa kerosakannya. Daripada itu, tenaga bekerja dapat dikurangkan, dapat mengurangkan kerumitan untuk mencari masalah penyelesaian sekaligus menjimatkan masa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abil Wak Syafiq bin Muhammad dan nombor matrik saya ialah AA200255. Untuk soalan seterusnya, apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi sepanjang menjalankan perniagaan kicap kipas udang ini? Dan jawapannya, cabaran terbesar pernah dihadapi ialah kos inflasi iaitu harga barang meningkat. Jika harga barang meningkat, kos overhead untuk menghasilkan kicap akan meningkat pada tahun ini iaitu tahun 2022. Bagi bahagian mesin pula, cabaran yang dihadapi pula ialah harga bahagian mesin meningkat. Peningkatan harga bahagian mesin pernah meningkat kepada 20% hingga 30%. Dan seterusnya, apakah prinsip yang diamalkan selama ini sehingga perniagaan kicap kipas udang ini maju dengan jayanya sehingga hari ini? Jawapan yang diberi semasa perjumpaan itu ialah prinsip yang diamalkan ialah kejujuran. Kejujuran paling dititikberatkan kerana jika tiada kejujuran dalam perniagaan, maka tidak majulah perniagaan atas sebab produk tidak mendapat kepercayaan oleh pelanggan. Kicap yang dihasilkan hanya menggunakan barang yang berkualiti dan kualiti yang diberikan oleh kilang menyebabkan kilang ini maju sehingga hari ini. Soalan seterusnya, bagaimanakah tahap kesukaran untuk menghadapi sesuatu mesin pemprosesan jika mesin tersebut rosak? Seterusnya, apakah cadangan idea daripada pihak tuan atau tuan dalam menghadapi masalah ini supaya ia tidak berlaku pada masa hadapan? Okay, jawapan yang diberikan, terdapat banyak sensor yang digunakan dalam industri, antaranya fotosensor. Sensor yang paling digalakkan untuk digunakan ialah sensor daripada syarikat SIG kerana mudah didapati. Stok untuk sensor tersebut sentiasa ada untuk dibeli dan penggunaan sensor dari syarikat ini boleh digunakan di mana-mana sahaja. Assalamualaikum. Nama saya Syam Haikal bin Syamhan bernombor matrik AA200009. Dan hari ini saya akan menyimpulkan tentang segala laporan industri visit kami. Dengan hadirnya program lawatan industri secara atas talian oleh Zara Foodstuff Industries Sendirian Berhad. Ini siswa dalam grup 1 diploma seksyen 7-8 penjuruteraan elektrik dapat menambah pelbagai ilmu yang lebih mendalam. Antaranya ialah tentang automasi di sebuah industri, pendedahan dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kegunaan harian. Pengalaman ini juga boleh digunakan sebagai panduan hidup pada masa hadapan. Segala persoalan yang bermain di fikiran pelajar juga telah diperjawabkan oleh pihak mereka. Pelajar juga telah mencatat semua jawapan dan dimasukkan ke dalam laporan. Akhir kata, kami berharap program ini dapat dijalankan lagi kepada kami agar kami dapat menambah pelbagai jenis lagi ilmu dalam kehidupan untuk kegunaan pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.